Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Cikgu harap anak-anak semua sihat, okey, dan sentiasa menjaga SOP untuk mengekang penularan COVID-19 yang semakin membimbangkan. Okey, baik anak-anak. Hari ini anak-anak akan bersama-sama dengan cikgu untuk siri kedua, okey, teknik menjawab sains SPM. Okey, kita akan fokus kepada bahagian A, kemahiran proses sains. Jom anak-anak kita skor bahagian A sains. Cikgu, sekali lagi Cikgu Nur Emiliati binti Muhammad daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sering, Kota Baru, Kelantan. Okey anak-anak, ingat tak lagi bahagian A? Bahagian apa? Ya, bahagian kemahiran proses sains. Markah yang diperuntukkan ialah 20 markah. Okey, di sini anak-anak akan diuji dengan dua soalan daripada tingkatan 4 dan 2 soalan daripada tingkatan 5. Okey, jumlah soalan di bahagian kemahiran proses sains ada 4 ya anak-anak. Okey, satu soalan memperuntukkan 5 markah. Jadi, apabila kita menjawab 4 soalan, markah keseluruhan ialah 20 markah. Jom kita tengok, kita imbas kembali apakah kemahiran proses sains yang telah kita pelajari dalam siri 1. Baik anak-anak. Kemahiran yang pertama, ingat tak? Kemahiran memerhati. Yang kedua, kemahiran mengelas. Yang ketiga, mengukur menggunakan nombor. Yang keempat, membuat inferen. Yang kelima, meramal. Yang keenam, berkomunikasi. Yang ketujuh, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Seterusnya, yang ke-8 iaitu mentafsir data. Yang ke-9, mendefinisi secara operasi. 10, mengawal pemboleh ubah. 11, membuat hipotesis. Dan yang ke-12, yang terakhir iaitu membuat eksperimen ataupun mengeksperimen. Okey, baik anak-anak. Jom kita tengok contoh-contoh soalan untuk bahagian A, kemahiran proses sains. Okey, sekarang di depan anak-anak ada satu contoh soalan. Soalan yang pertama, cikgu bacakan. Raja 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam P dan logam Q dengan asid. Jadi perkara pertama yang perlu anak-anak lakukan ialah guna deria mata anak-anak, cuba buat perbandingan, cari pemboleh ubah dan cari apakah yang terhasil. Itu yang paling penting. Baik anak-anak, jom kita tengok soalan yang dibekalkan. Baik. Soalan yang pertama, A, berdasarkan Raja 1, berapakah isi padu gas yang dibebaskan oleh logam Q? Okey anak-anak, cuba anak-anak perhatikan sekali lagi sekarang terdapat 2 jenis logam. Iaitu logam P dan logam Q. Kedua-dua logam ini dimasukkan ke dalam asid hidroklorik. Kemudian gas akan terhasil. Ini menunjukkan logam P dan logam Q telah bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, jom kita tengok berapakah nilai ataupun kita katakan gas yang terhasil pada logam P. Ya anak-anak, cuba teka. Baik, 22 cm padu. Yang kedua, logam Q berapa anak-anak? Okey, ya, 38 cm padu. Betul? Okey, bagus. Okey, sekarang kita dah dapat. Kita dah dapat pemboleh ubah sebenarnya. Pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Baik, soalan pertama kalau anak-anak ingat, apabila soalan ditanyakan berapakah nilai ataupun isi padu gas yang terhasil. Ini adalah KPS ataupun kemahiran proses sains mengukur menggunakan nombor. Ya anak-anak, berapa anak-anak jawapan yang tepat? Ya, 38 cm padu. Cikgu yakin anak-anak semua dapat menjawab dengan betul. Baik, kita masuk kepada soalan yang kedua. Tuliskan satu pemerhatian. Okey anak-anak, bila soalan minta pemerhatian,
KPS memerhati. Apa yang perlu kita lakukan? Ingat tak lagi dalam siri pertama? Bila kita membuat pemerhatian, kita mestilah membandingkan. Banding pada bahagian apa? Pada pemboleh ubah yang mana? Pemboleh ubah bergerak balas. Okey, cuba perhatikan. Okey, logam P menghasilkan 22 cm padu, manakala logam Q pula menghasilkan 38 cm padu. Mana yang lebih banyak? Ya, logam Q. Bagus anak-anak. Jadi, contoh jawapan yang boleh anak-anak berikan ialah kita bandingkan isi padu gas yang dibebaskan oleh logam Q lebih banyak berbanding yang dibebaskan oleh logam P atau sebaliknya. Boleh anak-anak? Ya, boleh. Bagus. Baik, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya, soalan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ada berapa? Ada 3. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah apa? Ya, dimalarkan. Kita dah belajar ya di siri 1. Jadi apabila soalan minta kita nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi, apa yang perlu kita cari? Kita cari bahan yang diuji, bahan yang berbeza. Apa anak-anak? Okey, bagus. Jenis logam. Selain jenis logam, ada tak jawapan lain? Cuba. Iya, bagus. Kita juga boleh nyatakan, namakan semula. Logam P dan logam Q. Boleh anak-anak? Okey, seterusnya kita masuk pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas merujuk kepada hasil ataupun dapatan yang kita perolehi daripada eksperimen. Okey, sekarang yang terhasil apabila logam P dan logam Q dimasukkan dalam asid hidroklorik ialah gas. Ya, gas. Seperti yang anak-anak nyatakan tadi pada logam P berapa? Ingat tak lagi? Ya, 22 cm padu, manakala logam Q 38 cm padu. So, kita boleh katakan pemboleh ubah bergerak balas ialah isi padu gas. Boleh anak-anak? Okey, cikgu yakin semua boleh. Seterusnya. Okey, seterusnya adalah soalan kemahiran proses sains yang paling susah, iaitu kemahiran mendefinisi secara operasi. Baik anak-anak, apabila kita menjawab soalan mendefinisi secara operasi, okey, apa yang perlu kita lakukan? Ya, bagus. Okey. Kita perlu cari apakah perkataan selepas bagi. So, di sini perkataan selepas bagi ialah logam kurang reaktif. Baik anak-anak, cuba perhatikan. Okey, jawapan yang cikgu berikan. Okey, cikgu gunakan semula. Logam kurang reaktif ialah. Okey, mesti ada perkataan ialah. Kemudian kita tengok balik. Okey, logam kurang reaktif ni ialah logam. Ataupun boleh juga dinyatakan sebagai bahan. Okey? Kemudian kita rujuk kepada kemahiran proses sains pemboleh ubah bergerak balas, iaitu gas. Ya, kita tengok antara logam P dan logam Q. Seperti anak-anak yang dah sedia maklum, logam P adalah logam yang kurang reaktif. Nilai ataupun bacaan untuk gas yang terhasil ialah 22 cm padu. So, di sini anak-anak boleh bagi jawapan logam kurang reaktif ialah logam yang membebaskan lebih sedikit gas apabila bertindak balas dengan asid hidroklorik. Baik anak-anak, boleh tak sekiranya ada pelajar yang memberikan jawapan seperti ini? Logam kurang reaktif ialah logam yang membebaskan isi padu gas sebanyak 22 cm padu apabila bertindak balas dengan asid hidroklorik. Macam mana? Boleh tak? Ya, boleh. Bagus. Kemudian, kita masuk kepada soalan kedua. Okey, soalan kedua, rajah 2 menunjukkan susunan radas yang digunakan
untuk mengkaji masa melebur bagi plastik V dan W. Okey, disertakan rajah. Okey, cuba perhatikan. Okey, sampel plastik dimasukkan ke dalam tabung didih, kemudian dipanaskan. Okey, hasil daripada eksperimen telah dicatatkan dalam jadual 1. Okey, jenis plastik di sebelah kiri, plastik V dan plastik W. Kemudian, masa untuk melebur dalam minit untuk plastik V ialah 2 minit dan untuk plastik W ialah 15 minit. Baik anak-anak. Okey, soalan pertama. Soalan pertama, apakah pemerhatian? Okey, sebelum tu anak-anak, cikgu nak anak-anak kenal pasti terlebih dahulu apakah pemboleh ubah dimanipulasi. Ya, pemboleh ubah dimanipulasi ialah jenis plastik. Baik. Pemboleh ubah bergerak balas pula ialah apa? Ya, masa untuk melebur. Baik anak-anak. Soalan A. Apakah pemerhatian bagi eksperimen ini? Untuk pemerhatian, anak-anak perlu membandingkan. Okey, membandingkan masa untuk melebur bagi kedua-dua plastik, iaitu plastik V dan plastik W. Baik, kita tengok sampel jawapan. Okey, yang pertama, masa untuk melebur bagi plastik V adalah lebih cepat berbanding plastik W. Boleh anak-anak? Ya, satu lagi jawapan kita boleh bandingkan dalam masa. Masa untuk melebur. Ya, contoh. Okey, masa untuk plastik V melebur ialah 2 minit. Manakala masa untuk plastik W melebur ialah 15 minit. Boleh anak-anak? Ingat ya, bandingkan dalam bentuk ayat. Okey, pada pemboleh ubah bergerak balas. Baik, kemudian soalan seterusnya, soalan B, nyatakan satu inferen bagi eksperimen ini. Ya anak-anak, ingat tak lagi apakah yang dimaksudkan dengan inferen? Inferen ialah memberi sebab. Ya, bagus. Memberi sebab kepada eksperimen. Okey, baik. Kalau kita perhatikan, okey, jenis plastik V mengambil masa yang cepat untuk melebur berbanding plastik W yang mengambil masa yang agak lama untuk melebur. So di sini kita boleh katakan, okey, kita boleh katakan sebab kenapa. Okey, masa untuk plastik W melebur 15 minit kerana okey, plastik W lebih tahan haba dari plastik V. Baik anak-anak, jelas? Okey, bagus. Kemudian, kita masuk kepada soalan C. Okey, soalan C. Okey, nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. Okey anak-anak, apa maksud hipotesis? Ingat lagi tak? Ya, hipotesis ialah kita gabungkan. Okey, kesimpulan awal ya, kita gabungkan pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ingat ya, ayat yang anda bina, anak-anak bina, mestilah ayat yang lengkap. Okey, penggunaan jika maka. Ingat lagi? Ya, penggunaan semakin juga diterima. Baik anak-anak. Okey, kita tengok sampel jawapan yang cikgu berikan dan cikgu yakin jawapan yang sama anak-anak boleh berikan. Baik. Jika, sekarang ni cikgu gunakan perkataan jika maka. Okey, jika menggunakan plastik V, maka masa untuk melebur bagi plastik V adalah lebih cepat dari plastik W. Ya anak-anak. Okey. Kemudian soalan seterusnya, okey, soalan pemboleh ubah, kemahiran proses sains pemboleh ubah. Okey, ingat tak lagi anak-anak? Pemboleh ubah dimanipulasi sekiranya dalam bentuk jadual berada di sebelah kiri atau kanan.
Ya, di sebelah kiri. So, di sebelah kiri anak-anak pada jadual ialah bagus, jenis plastik. Okey, dan di sebelah kanan ialah pemboleh ubah bergerak balas. Yakin tak anak-anak sekarang? Pemboleh ubah dimanipulasi kita adalah jenis plastik. Okey, macam tadi juga, macam soalan yang sebelum ni juga cikgu ada nyatakan. Anak-anak boleh nyatakan, okey, ataupun namakan semula jenis plastik apakah yang terlibat, iaitu plastik V dan plastik W. Baik. Baik anak-anak, sekali lagi cikgu, okey, cikgu tanya, cikgu ulang balik soalan mendefinisi secara operasi. Okey, kenapa cikgu tekankan soalan mendefinisi secara operasi? Sebab inilah soalan yang paling susah. Okey, yang mana kebanyakan anak-anak gagal memperoleh markah penuh 20/20 di bahagian A. Okey, ingat ya, kemahiran proses sains mendefinisi secara operasi sebenarnya tidak susah untuk kita dapat jawapan yang betul. Sekiranya anda tahu macam mana ataupun apakah tips yang perlu anak-anak gunakan. Baik, soalan E. V ialah termoplastik. V ialah termoplastik. Okey, nyatakan definisi secara operasi bagi termoplastik. Okey, pertama, nyatakan apakah perkataan selepas bagi. Ya, perkataan selepas bagi ialah termoplastik. Okey, gunakan sebagai pembuka ayat. Termoplastik ialah. Okey, sekarang perhatikan balik. Okey, dinyatakan V ialah termoplastik. V ialah termoplastik. So, jawapan anak-anak, okey, jawapan anak-anak mestilah merujuk. Okey, termoplastik ialah sama ada bahan, cecair, logam, mikroorganisma dan lain-lain yang mungkin anak-anak boleh berikan. Okey, bergantung kepada bahan yang digunakan. Ingat ya, pada cikgu bahan adalah okey yang paling selamat. Seterusnya, okey, pemerhatian daripada eksperimen ataupun pemboleh ubah bergerak balas mestilah disambung di belakang untuk melengkapkan ayat bagi jawapan kita. Okey, baik. Ini contoh jawapan yang cikgu berikan. Termoplastik ialah plastik. Baik, cikgu nyatakan plastik semula. Ingat tak anak-anak, plastik ada dua kan? Ya, plastik termoset dan plastik termoplastik. So, cikgu boleh nyatakan termoplastik ialah plastik ataupun termoplastik ialah bahan yang mengambil masa 2 minit untuk melebur. Di mana cikgu ambil jawapan 2 minit untuk melebur? Cikgu ambil daripada jadual pada plastik jenis V. Baik, soalan yang ketiga. Boleh anak-anak? Baik, soalan yang ketiga. Raja 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji isi padu gas yang dibebaskan dari penapaian glukosa. Okey, cuba perhatikan gambar Raja. Okey, gas terhasil. Ya anak-anak, isi padu gas terhasil. Okey. Kemudian, kita tengok soalan. Okey, isi padu gas yang terhasil ini kemudian ditunjukkan dalam jadual 2. Okey, untuk jadual, untuk kita mengenal pasti sekiranya diberi jadual dalam bentuk atas dan bawah. Okey, kalau di atas ingat lagi anak-anak? Ya, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, bawah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, masa 10 minit, okey 10 cm padu. Masa 20, okey 34 cm padu. Masa 30, 39. Masa 40, 42. Masa 50, 43. Dan masa ke 60 minit, masih lagi 43. Tidak berlaku pergerakan ya anak-anak di masa ke-50 dan ke-60. Baik.
Soalan pertama untuk nombor 3. Okey, ini adalah soalan KPS berkomunikasi, iaitu melukis graf. Okey, berdasarkan keputusan dalam jadual 2, lukis graf isi padu gas melawan masa. Ingat tak lagi anak-anak macam mana kita nak melukis graf? Ya, pastikan kita melukis menggunakan pensel. Dan ingat ya anak-anak, okey, graf kita mestilah graf yang licin. Okey. Contoh jawapan yang cikgu berikan. Cuba tengok. Okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey, yang ketiga masa 30, 39, masa ke-40, 42, masa ke-50, 43, masa ke-60, masa lagi 43. Kemudian kita plot graf dengan pensel. Pastikan graf kita bersambung dan tidak putus-putus. Boleh anak-anak? Okey, ingat ya. Ini adalah KPS ataupun kemahiran proses sains yang banyak memberi markah kepada kita sebenarnya. Mudah sahaja. Okey, markah yang diperuntukkan 2 markah ya anak-anak. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya soalan B. Nyatakan hubungan antara isi padu gas yang dibebaskan dengan masa. Sekali lagi anak-anak, masa boleh ubah apa? Ya, dimanipulasi. Isi padu gas pula ialah boleh ubah bergerak balas. Anak-anak boleh menggunakan perkataan semakin, tapi pastikan PM berada di depan. PM ataupun boleh ubah dimanipulasi berada di hadapan. Kemudian diikuti dengan boleh ubah bergerak balas. Okey, contoh jawapan. Semakin bertambah masa. Masa adalah dimanipulasi. Semakin bertambah isi padu gas. Ya, bertambah isi padu gas. Isi padu gas ialah boleh ubah bergerak balas. Baik anak-anak. Kita masuk kepada soalan seterusnya. Soalan C. Ramalkan isi padu gas yang terhasil sekiranya eksperimen ini diteruskan sehingga melebihi 60 minit. Baik anak-anak, cuba perhatikan pada jadual di atas. Okey, masa ke-50 kita dapati isi padu gas yang terhasil ialah 43. Okey, masa ke-60 juga 43. Ini bermakna apabila masa melebihi 60 minit, isi padu gas yang terhasil berapa? Ya, bagus. 43 cm padu. Baik, soalan seterusnya. Apakah definisi penapaian dalam eksperimen ini? Ya anak-anak, di sini tidak dinyatakan perkataan mendefinisi secara operasi. Inilah yang kita katakan sebagai soalan kebat sebenarnya. Dikunci dengan perkataan dalam eksperimen ini. Okey, mestilah kita merujuk kepada apa anak-anak? Tiada perkataan selepas pagi. Ya, kita guna perkataan penapaian. Kemudian, ya, ingat tak? Cikgu pesan, cikgu kata, tengok pada boleh ubah bergerak balas isi padu gas. Baik, sampel jawapan. Penapaian ialah satu proses yang membebaskan gas ataupun satu proses yang menghasilkan isi padu gas. Baik anak-anak, boleh? Cikgu yakin anak-anak boleh sebenarnya. Soalan yang terakhir. Okey, untuk soalan yang terakhir, rajah menunjukkan keputusan suatu eksperimen untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik yang berbeza terhadap pertumbuhan bakteria. Cuba anak-anak perhatikan pada rajah eksperimen. Kita dapati, okey, 2 antibiotik digunakan tetapi berbeza kepekatan. Ya anak-anak, satu antibiotik berkepekatan tinggi dan satu lagi berkepekatan rendah. Okey, so di sini kita katakan kepekatan antibiotik yang tinggi dan kepekatan antibiotik yang rendah sebagai boleh ubah apa anak-anak? Ya, boleh ubah dimanipulasi.
Kemudian, cuba perhatikan luas kawasan jernih yang terhasil. Untuk antibiotik kepekatan tinggi, kita dapati luas kawasan jernih sangat besar berbanding antibiotik kepekatan rendah. Baik anak-anak. Okey, sekarang kita tengok apakah pemerhatian. Pemerhatian untuk eksperimen ini. Cuba anak-anak bandingkan apakah dapatan anak-anak untuk pemboli ubah bergerak balas. Baik. Cikgu boleh nyatakan jawapan seperti semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin besar luas kawasan jernih yang terhasil. Boleh anak-anak? Ya, bagus. Ataupun ayat lengkap. Antibiotik berkepekatan tinggi akan menghasilkan luas kawasan jernih yang lebih besar berbanding antibiotik berkepekatan rendah. Baik. Soalan seterusnya, okey, nyatakan pemboli ubah dimanipulasi dalam eksperimen ini. Apa anak-anak? Ya. Kepekatan antibiotik ataupun anak-anak namakan antibiotik kepekatan tinggi dan antibiotik kepekatan rendah. Seterusnya, pemboli ubah bergerak balas. Cuba cari. Dapat? Ya, bagus. Luas kawasan jernih. Baik anak-anak. Kemudian, cikgu masuk kepada soalan seterusnya. Ramalkan keluasan kawasan jernih sekiranya antibiotik yang lebih pekat digunakan. Okey, ini adalah soalan kemahiran proses sains meramal. Ya anak-anak? Okey, meramal. So kita perhatikan sekiranya antibiotik kepekatan tinggi digunakan, luas kawasan jernih lebih besar. Lebih pekat maksudnya lebih luas kawasan jernih yang terhasil. Di sini jawapan ialah luas kawasan jernih akan menjadi lebih besar ataupun semakin besar. Boleh anak-anak? Okey. Baik, seterusnya soalan mendefinisi secara operasi. Boleh? Okey. Cuba lebihkan peneguhan ya untuk soalan mendefinisi secara operasi. Okey, definisi secara operasi bagi antibiotik dalam eksperimen ini. Boleh tak anak-anak? Apa jawapan anak-anak? Okey? Ya, dapat? Bagus. Okey, di sini kita katakan antibiotik ialah bahan, ialah cecair, boleh juga, ataupun larutan yang menghasilkan luas kawasan jernih pada agar-agar nutrien yang mengandungi kultobakteria. Ya anak-anak. Okey, sekian saja daripada cikgu. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar dan teruskan usaha untuk meningkatkan prestasi anda bagi mencapai kejayaan dalam SPM tak lama lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.